Saudara, sebelum Bro Fai memulakan cerita, izinkan Bro Fai untuk perkenalkan dua channel yang menjadi sebagai satu idola Brother Fai, sebagai satu tanda persahabatan daripada Bro Fai. Channel yang Brother Fai maksudkan adalah channel PMFC. Channel PMFC ni, beliau ni adalah Pak Munawir Fan Club, dan beliau ni mengetengahkan pengalaman-pengalaman beliau di sepanjang pengurusan beliau dalam menguruskan jenazah. Beliau bukan saja seorang pengurus jenazah, akan tetapi beliau juga adalah seorang usahawan, seorang guru silat, dan beliau juga adalah seorang perawat di dalam pusat perubatan Al-Fatih. Dan ini adalah beliau punya channel. Okey, nanti sama-samalah kita support channel PMFC. Channel yang kedua adalah channel Brolah TV. Ini salah seorang lagi daripada sahabat Brother Fai. Beliau selalu membantu dalam mengetengahkan channel-channel seperti PMFC, channel Talk Singer, channel Brother Fai sendiri, dan beliau juga adalah seorang YouTuber yang sangat peramah dan baik hati, dan sering juga menasihati Brother Fai di dalam cara penyampaian. Dia sering memberi nasihat lah, dan ini adalah channelnya Brolah TV. Okey, sama-sama kita support channel Brolah TV. Baik saudara, jangan lupa kita sama-sama kita beri sokongan kepada dua channel ini, iaitu channel PMFC dan juga channel Brolah TV. Kita support. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada semua para penonton Malam Mistik Bro Fai di seluruh Nusantara. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Bro Fai ucapkan kepada anda semua yang beragama Islam. Mesti ya, raya pada tahun ni ya, sebab kita dah diberi kelonggaran, dah tak ada lagi My Sejahtera, dah tak ada lagi orang kata penjarakan sosial. Akan tetapi hati-hatilah ya, hati-hati di dalam perjalanan balik kampung. Memanglah di utara, selatan, timur, barat, semua jalan memang sesak. Yalah, maklumlah, dah 2 tahun kita tak dapat balik beraya di kampung kan. Jadi pada tahun ni memang kita pulun habis-habis untuk raya di kampung. Baiklah, kisah yang akan Brother Fai kongsikan pada malam ini datangnya daripada karya Zizi Deha Azizi. Kisah yang bertajuk Rumah Nenek. Setelah lama tidak bercuti, aku merancang pulang ke kampung nenek. Sudah lama aku tak tidur di rumah nenek. Kalau balik raya pun, semalam saja aku bermalam dekat situ. Tak puas rasanya. Kebetulan pula ketika tu musim buah. Riangnya rasa di hati, kata Zizi Deha Azizi. Bolehlah aku menikmati buah-buahan kampung sepuas hati. Mesti nenek buka meja depan rumah untuk menjual hasil kebunnya. Bila sampai di kampung, beberapa orang sepupu telah ada di rumah nenek.
Mereka datang bermalam bersama makcikku yang kebetulan mengikuti suaminya yang outstation di daerah nenek. Niat di hati nak bermanja dan tidur di celah ketiak nenek. Tapi tak dapat lah. Sebab nenek tidur dengan cucu-cucunya yang masih kenet tu. Maksudnya masih kecil lah kan. Jadi terpaksalah aku mengalah, lalu tidur sendirian di bilik. Masa tu masih awal lagi, baru pukul 10 malam tak silap aku. Aku merebahkan diri di katil sambil membaca novel. Makcik dan nenek masih belum tidur. Aku dengar mereka masih bersembang di ruang tamu. Malam tu, nenek dan makcik serta anak-anaknya tidur di ruang tamu. Setelah hampir setengah jam berlalu, aku dengar tingkap bilik seperti ada orang cuba buka daripada luar. Kecek, 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 kecek. Macam itulah agaknya bunyinya kan. Tingkap bilik tersebut menggunakan kunci jenis selah. Jika cuba dibuka dari luar akan mengeluarkan bunyi bising. Siapa tu? Aku memberanikan diri bertanya. Jadi suasana pun senyap. Bila aku meneruskan pembacaan, bunyi tingkap cuba dibuka berulang semula. Setiap kali aku bersuara, bunyi tingkap senyap. Dan kemudian akan berulang semula. Oleh kerana panas hati, aku bangun dan membuka tingkap. Jangan main-mainlah, sergak aku. Namun, tiada sesiapa pun kelihatan di luar. Bunyi orang berlari atau berjalan pun tak ada. Hanya kegelapan semata. Nenek menyoal dari ruang tamu apa yang berlaku. Nenek tanyalah. Deha? Oh Deha, kenapa tu bising-bising? Bila aku cakap ada orang cuba membuka tingkap dari luar, nenek bergegas masuk ke dalam bilik. Nenek mengeluarkan parang dari bawah katil dan menuju ke tingkap di mana aku berada ketika itu. Jangan kacau anak cucu aku lah, jerit nenek sambil mengacu-ngacukan parang keluar tingkap. Pelik aku melihat perlakuan nenek. Nenek marah siapa? Soalku di dalam hati sebab aku tak nampak sesiapa pun. Nenek membebel sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Nenek suruh aku tidur. Nenek pesan, nyalakan lampu tidur, jangan bergelap. Selepas nenek keluar, aku terus berbaring dan cuba melelapkan mata. Ketika aku hampir terlelap, aku dengar sayup-sayup suara orang bergelak ketawa, tapi tak begitu jelas. Bunyi dia lebih kurang macam ni. Mungkin suara budak-budak kampung yang melepak di bus stop yang tak jauh dari rumah nenek. Suara gelak ketawa tu bukan sekejap aku dengar. Aku terus mendengar suara tersebut hinggalah aku terlena. Pagi esoknya, aku bertanya kepada nenek tentang peristiwa semalam. Kata nenek, benda tu selalu datang. Sebab itulah nenek sediakan parang di biliknya. Pada mulanya, nenek ingat pencuri cuba masuk ke rumah. Masa tu kecoh, ada banduan lari dari tahanan dan dipercayai berada di kawasan sekitar kampung nenek. Namun, heboh pula penduduk kampung nampak pocong selalu berlega-lega dalam pagar rumah nenek. Bila aku bertanya tentang budak-budak kampung melepak di bus stop, nenek cakap budak-budak tersebut sudah tak berani lagi melepak. Mereka lah yang nampak pocong di kawasan rumah nenek tu. Tambah nenek lagi, bunyi gelak ketawa tu bukanlah suara budak-budak melepak, tapi mungkin bunyi benda tu mengilai. Biasanya selepas benda tu dihalau atau digertak, ia akan beredar dan mengilai.
Barulah masa tu aku rasa cemas dan takut bila mendengar penjelasan daripada nenek. Selepas makan malam, aku menonton televisyen. Belum habis cerita yang ditayangkan, rasa mengantuklah pula. Mungkin sebab banyak sangat makan tadi. Balik kampung kan? Rugilah tak makan masakan nenek puas-puas. Malam tu, tak ada lagi bunyi gangguan tingkap. Lega rasa hati. Namun, baru aku mau melelapkan mata, katilku bergegar. Terus aku bangun, rasa tegak bulu roma ni. Kaku aku di tempat tidur. Tiba-tiba datang bau kemian. Sekali-sekala mencucuk hidung. Hilang seketika rasa takut apabila katil berhenti bergegar. Kemudian terdengar pula suara halus memanggil namaku beberapa kali. Macam ni. Aku fikir aku bermimpi. Lalu aku buat tak endah sajalah. Tapi makin kerap pula nama aku ni diseru. Bila aku amati, itu bukan suara nenek atau makcik. Aku membuka mata. Kelihatan lampu tidur di bilikku terpasang. Padahal aku telah pun mematikannya sebelum tidur tadi. Untuk menyedapkan hati aku panggil nenek. Nek, nenek panggil saya ke tu? Soalku separuh menjerit pada nenek yang tidur di ruang tamu. Tidak semena-mena, bunyi mendengus di bawah rumah. Aku cepat-cepat keluar dari bilik menuju ke ruang tamu. Aku lihat nenek sedang terbaring lena bersama cucu-cucunya. Aku menelan air. Aku dah mula rasa takut. Aku tercekat dekat situ. Aku tak berani masuk ke bilik semula. Kedengaran tingkap bilik diketuk. Mula-mula perlahan aja. Namun makin lama makin kuat. Aku tunggu juga kalau nenek terjaga. Bolehlah nenek sergah macam yang semalam kan? Sakit hati pula rasanya bila tidak berhenti bunyi ketukan tu. Lalu aku menuju ke arah bunyi ketukan, lantas menolak jendela. Suasana hitam pekat. Tak ada kelihatan apa-apa. Cuma bau kemian menerpa hidungku. Bunyi ketukan perlahan pada dinding kayu. Rupa-rupanya bunyi itu datang dari bawah jendela. Terlolong aku menjerit bila mendapati sesusuk tubuh dengan kepala berpunjuk ada di situ. Ia sedang menghantuk-hantukkan kepalanya yang berbungkus tidak jauh dari tempat aku berdiri. Lintang pukang aku keluar mendapatkan nenek yang tidur di ruang tamu. Nek, tolong nek. Ada hantu. Nek, tolong nek. Dengan kusut masai, nenek bangkit dari tempat tidur. Setelah mendengar ceritaku, nenek terus mengambil parang dan membuka pintu. Aku mengikuri nenek menuju ke tepi bilik di bahagian luar rumah. Kelihatan benda itu terlompat-lompat, berpunjut dan
Benda tu beredar menuju ke kaki bukit tidak jauh dari rumah nenek. Tak sangka betul Power betul nenek. Pocong pun takut dengan dia. Kagum aku. Esoknya, aku nampak nenek menabur garam kasar di sekeliling rumah sambil mulutnya terkumat kamit membaca sesuatu. Petangnya pula, ada seorang pemuda menghantar sepasu anak pokok bidara. Nenek menempatkan pohon tersebut di tepi tingkap bilik sebelah luar. Kata nenek, kawasan tu jadi tempat kegemaran makhluk-makhluk halus untuk singgah. Bila ayah datang, aku ceritakan gangguan tentang kisah gangguan di rumah nenek lah. Kata ayah, biasanya orang yang pandai memanggil hantu raya lah katanya. Lagilah kalau ia sudah cam dan selalu dengar nama kita dipanggil. Terus aku rasa nak balik hari tu juga. Tapi masa tu je lah, rasa sedikit takut kan. Bila aku kongsikan peristiwa di rumah nenek dengan sepupu-sepupu lain, teruja pula mereka nak menempuh pengalaman yang sama. Namun, aku tak pernah rasa serik dan takut nak tidur di rumah nenek. Nenek aku kan power. Hantu pun takut dengan dia. Percayalah, Nek. Ya, itulah dia saudara. Kisah yang datangnya daripada karya Zizi Deha Azizi. Ini mungkin kisah pengalaman benar dia lah kot. Tapi apapun, terima kasih Zizi Deha Azizi kerana sudi kongsikan pengalaman anda kepada Malam Mistik Profile. Sebelum Brother Fai menutup tirai, Brother Fai ingin memohon ampun dan maaf sekiranya sepanjang perjalanan channel Malam Mistik Profile ini, sekiranya Brother Fai dalam penceritaan ada tersalah kata, tersalah tutur bicara, ya, mohon maaf dan kosong-kosong lah ya. Okey. Baiklah saudara, sekian saja pada malam ini ya. Sebab apa? Besok pun kita nak beraya lagi kan. Kutiplah angpau banyak-banyak. Jangan lupa subscribe, tekan butang loceng, komen dan share. Kerana subscribe itu gratis. Kita jumpa pada malam yang lain. Peace, no war. Selamat Hari Raya.